Okay, dia akan keluar bell shape. Bell shape ni adalah data tu maksudnya normal. Bila normal itu adalah salah satu assumption yang perlu kita capai. Salah satu assumption untuk Pearson. Kalau macam non-parametric, berlawanan. Kalau parametric data must be normal, maksudnya data untuk Spearman ni maksudnya tak normal. Okay, tak normal untuk Pearson. Lepas tu, data must be interval. Okay, data must be interval. Apa yang dimaksudkan interval? Okay, kalau dalam level of measurement, kita ada nominal, ada ordinal, lepas tu ada interval, lepas tu ada ratio. Kalau ingat lagi lah. Okay, jadi kalau untuk data must be interval ni maksud kategori untuk interval lah. Interval ataupun ratio. Mana-mana data yang kategori nominal ordinal ni tak layak. Okay, tak sesuai untuk kita run analisis guna Pearson. Kalau Spearman ni boleh lagi lah. Spearman ni dia boleh dua-dua. Dia boleh sama ada data must be interval ataupun non-interval. Mana boleh belaka. Okay, lepas tu data must be independent. Okay, must be independent. Okay, itu adalah salah satu assumption dia lah. Dia ada 3 assumption. Data must be independent ni maksudnya data tu dia ada data dia lah, data independent. Okay, data independent. Kalau dependent ni maksud dia bergantung kepada data lain. Tapi kalau untuk Pearson dengan Spearman memang data hasil yang kita dapat, data yang kita dapat. Contohnya kalau collect data guna questionnaire kan, maknanya memang tu je data yang dapat. Tu memang independent tu kita panggil. Okay, mana bukannya bergantung kepada data lain. Okay, data ni dia bergantung kepada data ni. Kalau kita nak run, tak ada. Mana-mana kalau kita guna questionnaire ni selalunya memang data tu dah independent. Okay, sebelum ni dah ada buat collect data dah untuk projek tu tak? Dah. Dah. Maknanya boleh proceed je lah projek tu. Ya, boleh proceed. Lepas tu kita boleh, bila dah dapat data tu kita boleh run analisis sama ada guna Pearson ataupun Spearman. Maknanya kita kenal pasti dulu pattern data kita. Okay. Tujuan untuk correlation ni, dia ada tujuan untuk testing. To test the relationship between variable. To test the relationship between variables. Variable ni maksudnya yang ada independent variable, ada dependent variable, mediator ke moderator variable. Itu adalah kategori variable. Maknanya kita correlation ni kita nak tahu sejauh manakah kekuatan hubungan antara dua pemberi ubah dalam model. Kalau katakanlah dalam kajian kita nak uji. Dalam kajian kita nak ukur sejauh manakah kepuasan pelajar terhadap library, servis di library UNIZA. Okay, kepuasan pelajar tu adalah merujuk sebagai dependent lah. Sebab kita nak solve, kita nak ukur sejauh mana kepuasan dia. Maknanya yang tu akan jadi dependent variable. Jadi apakah faktor lain yang akan mengukur kepuasan dia? Contohnya dari segi service quality. Okay, service quality tu boleh dijadikan sebagai independent variable. Okay, jadi independent variable kita nak tahu berapakah correlation, berapakah kekuatan hubungan antara service quality dengan student satisfaction. Mana kita boleh dapat nilai dia. Jadi bila untuk correlation ni, dia akan nilai tu antara 0 hingga 1.0. 0 hingga 1. Kalau 0 tu maksudnya no correlation lah. Tak adalah sehubungan. Tak ada kena-mengena pun. Kalau 0.5 ni, okay, moderate lah. Sederhana. Okay, kalau lebih daripada 0.8 dan ke atas tu maksudnya high correlation. Dia ada hubungan yang sangat kuat. Memang ada perkaitannya tinggi lah. Okay, itu tujuan. Maknanya untuk correlation ni sama ada Pearson ataupun Spearman. Tujuan dia untuk kita ukur sejauh manakah kekuatan hubungan antara pemberi ubah dalam model. Kalau katakanlah ada 3 IV, ada 1 DV. Maknanya kita nak tahu semualah kekuatan hubungan tu. Maknanya kita nak tahu semua. Macam awak lah. Okay. Antara isteri pertama dengan suami. Okay. Mungkin kuat. Masuk pula isteri nombor 2, kurang tak kekuatan hubungan dia. Isteri ketiga ada pula kurang. Maknanya kita nak tahu antara 3 isteri tu mana yang paling kuat, strong. Mungkin sebelum ni, sebelum masuk isteri kedua, isteri pertama kuat. Masuk isteri ketiga nombor 3 lagi kuat kot. Banding dengan isteri nombor 2, nombor 1. Mana tu tujuan kita nak testing. Sejauh mana hubungan antara pemberi ubah.
Tapi kalau kita nak ukur adakah hipotesis kita ni tepat ke tak tepat, hipotesis kita ingat lagi yang null hypothesis null hypothesis dengan alternative hypothesis dia. Okay, saya explain sikit-sikit lah yang untuk hypothesis. Saya lari habis libur. Okay, hypothesis. Hypothesis kita ada dua. Okay, null hypothesis simbol dia. Satu lagi alternative hypothesis. Okay, null hypothesis itu hasil daripada false statement lah. Ataupun kekurangan evidence. Hasil daripada lack of evidence. Okay. Satu lagi true statement. True statement ni maksudnya kita ada bukti yang kukuh lah nak menyokong teori kita. Jadi bila kita nak uji sama ada hipotesis mana yang tepat dengan teori yang kita ada, kita pun gunalah alpha 0.05 significant level of significant ataupun alpha. Tujuan alpha ni untuk bantu researcher nak mengenal pasti hipotesis mana yang sesuai. Kalau katakan kita dapat result significant kurang daripada katakan alpha, kita dapat hasil daripada analisis, kita dapat 0.03. Maksudnya less than 0.05. Okay, bila less than 0.05 menunjukkan ada signifikan. Maksudnya signifikan. Kalau signifikan, maksudnya kita akan menolak. Kita akan tolak null hypothesis. Kita reject null. Reject null hypothesis. Kita reject null. Kita akan reject yang ni. Maknanya hypothesis yang kita yang ni. H1. Okay. Contohnya macam kalau null hypothesis. Okay, contohnya. Service quality does not have significant effect on student satisfaction. Contoh. Itu true statement je. Service quality has significant effect on student satisfaction. Okay, jadi bila kita run analisis tu, kita katakanlah dapat 0.03, kita pun reject null. Kita reject yang mengatakan service quality tu tak ada effect. Maksudnya, service quality ni truly has effect on student satisfaction. Tu tujuan dia. Okay, hypothesis ni, statistical level of significance dia memang berkait rapat dengan semua method dalam statistik ni. Semua method. Untuk Pearson ke, untuk Spearman ke, untuk regression ke, ANOVA semua berkaitan. Semua method dia ada hipotesis dia sendiri. Okay, dia tak ada pengecualian. Semua method kena ada hipotesis. Sebab itulah kalau boleh setiap daripada calculation yang kita nak buat nanti, kita kalau boleh kena ada hipotesis. Okay, dekat final exam dia akan tuliskan state the null and alternative hypothesis based on the question above. Maknanya kita kena identify, okay, mana satu IV, mana satu DV. Okay, bergantung kepada soalan tu sendiri lah. Okay, settle untuk Quran hypothesis. Ni untuk bahagian overview lah ni. Ya pula tangga. Okay. Correlation. Okay, ada formula lah. Okay, Pearson correlation. Okay, formula R equal to XY minus X total. Okay. Bagi N. Okay, square root total X square minus total X square bahagi dengan N. Okay, darab dengan total Y square tolak dengan total Y. Okay, nampak formula? Okay, yang ni untuk formula Pearson. Okay, kalau nanti saya tengah rekod ni nak ni kalau tak sempat salin formula tu tak apalah, nanti saya akan share balik video ni. Saya share balik lah video, nanti sempat lah nak ulang banyak 10 kali pun tak apalah. Okay. Okay, ni total SY. Okay, total S. Okay, S ni merujuk kepada independent variable lah IV. Okay, Y tu adalah DV. Dependent variable. Okay, tapi kalau untuk Pearson ni, dia tak ada kita nak kena identify mana satu IV, mana satu DV. Bila untuk regression analysis baru ada.
Tapi sebab regression analysis ni bergantung juga kepada correlation, maknanya kita kena kenal pasti jugalah. Tapi kalau untuk calculation, katakan soalan kata, okay, determine the Pearson correlation, okay, based data above. Maknanya tak adalah kita nak kenal pasti IV mana satu, DV mana satu, boleh terus run saja. Boleh terus calculate. Okay, sebabnya dia akan calculate untuk semua sekali. Okay. Okay, ini adalah formula. Okay, cuba kita testing data. Katakanlah data X, okay, 3 X 3 9 11 16 18. Lepas tu Y 2 8 11 14 16 21. Okay. Okay. Based on the data here, okay, kita buat determine the Pearson correlation. Okay, based on Pearson correlation, maknanya yang ni adalah S. Okay, kita dapatkan total S dahulu. Okay, total S berapa ni? 3, 8, 9, 18, 11, 29, 14, berapa Ada calculator? Ke tak ada? Berapa orang dapat ni total S Ada calculator. Ada calculator kok? Sekejap. Kira. Tengah kira. Ingat tank dah habis dah. 45. Total S. 63. 60. 63 ke berapa? 3, 6, 9, 11 16 9 campur 14. 53 63 ke berapa? 63. 63? Ya. 3, 6, 9, 9, 18, 29, campur 16, 45, campur 18, 63 ya, 63 kan? 63. Okey, total Y? Total Y Tambah. 14 Tambah. 75. 5. Okey. Total S, total Y sudah. Okey, lepas tu kita kena ada dalam formula biasa tu dia ada juga untuk total SY. Maksudnya 3 darab 2, okey, 6. 8 darab 6, 48. Okay, 99. Okay, berapa ni? 14 darab 11. 14 11 154. 154 lagi. 16 darab 19. 16 19 304. 304. Okay, last. 18 darab 21. 378. 378. Okay, barulah kita boleh ambil total untuk SY. Okay, lagi lepas dapat total SY, okay, dapat lagi formula untuk dia nak total S squared. Yang ni total Y squared. Y kuasa 2. Yang ni 3 kuasa 2, 9, 36, 81, 121, 1 apa ni? 129 ke? Apa ni? Okay, lepas tu ni 4, 64, okay. 121, okay, dan seterusnya. Okay, dapatkan total X kuasa 2, lepas tu total Y kuasa 2. Okay, total SY berapa? 989. 989. Okay, total S kuasa 2 siap ah? Sekejap belum. Maknanya lepas ni kena standby calculator kau ah. Hari ni kita boleh buat open book.
formula tak ada masalah lah. Kalau saya tak bagi formula pun open book ada. Cumanya bila open book ni soalan yang lebih kritikal lah. Benda tu formula tu ada dalam buku tapi jenis pattern soalan tu tak ada dalam buku. Dia dari lain. Maknanya kita kena berfikir lah. Soalan lebih kepada berfikir. Ataupun ada soalan tentang amali. Maknanya kita katakanlah saya bagi contoh data. Mana diminta untuk buat analisis. Berdasarkan soalan tu lah objektif ke ikutlah. Dapat total X kuasa 2. 827. 827. Total Y kuasa 2. So kalau orang lain dah siap. Siapa yang siap? Satu 187, doktor. 187 eh? 1187. 1187. Okey. Untuk R. Total SY lah. Total SY kita 989. 989. Lepas tu tolak total S. Berapa total S? 63. Darat dengan total Y 75. Bahagi dengan N. N berapa data kita tadi? 5 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6. Ada 6. Lepas tu bahagi dengan square root. Ada square root yang kita keting lah. Square root. Square root. Total S kuasa 2. 827. 827 tolak dengan total S 63 kuasa 2. Bahagi dengan 6. Lepas tu darat dengan total Y kuasa 2. 187 tolak dengan total Y 75 kuasa 2 bahagi dengan 6. Awak solve dulu dalam bracket ni, barulah kita boleh buat square root. Buat square root serentak ke apa ni ya.
dapat jawab. Kenapa saya dapat negatif kan? Dia dapat. Tak apa. Yang lain dapat negatif lah. Yang lain apa? 75. Silap. Oh, saya silap. Jadi benda ni. Dia kena silap. Saya kira sekarang silap masuk data. Tak apa silap masa ni, jangan silap masa final lah. Soalan senang je, lupa je silap tu bahaya. Okay dah. Sekali lagi. Yang lain siap lagi? Yang lain ya? Duk lagi. Lagi? Lama tu. Set. Makan tak lagi ya? Dia tengah makan. Makan. Makan dah. Tak logik tak makan lagi kau duduk rumah. Saya dapat 0.99916. 0.991. 16. 0.961. 16. 916. Yang lain sama lah. Tak tahu. Sama. Okay, sama. Tidak. Yang ni kategori high correlation lah sebab lebih daripada 0.8. High correlation. High correlation. Okay. Daripada output ni kalau katakanlah find the coefficient of determination. Find the coefficient of determination. Dia ada simbol dia R kuasa 2. Okay, R kuasa 2. Ataupun ada setengah tu dia panggil square multiple correlation. Square multiple correlation. Okay, benda yang sama lah. Find the coefficient of determination ataupun square multiple correlation. Simbol dia R kuasa 2. Okay. Maksudnya kena guna balik formula yang awak dapat hasil daripada biasa. Okay, R equal to 0.991 bilangan. Kalau untuk formula dia R kuasa 2, 0.9916 kuasa 2 kan dia. Okay, jadi awak dapatlah nilai dia. Berapa aku dapat? Kosong 0.9832. Baik. 0.9832. 328. Ataupun dia jadi 98.32%. Ataupun 98.32%. Jadi dari segi interpretation, dari interpretation lah. Bukan tinggal value gitu, dia ada sebab. Okay, 98, okay, R kuasa 2, 98.32%. Okay, maksud dia 98.32% ni has been of X lah. Of S tu yang tadi lah independent variable. Okay, of S has been explained.
98.32% of Y dependent variable has been explained by independent variable YS. Okay, yang ni IV. Okay, yang ni DV. Okay, 98.32% of Y has been explained by S. Okay. So, in addition, jadi baki dia tu, maknanya baki dia berapa lagi? 1.68 lah. In addition, 1.68% could be explained by other potential factor. By other potential factor ataupun predictor lah. Factors ataupun predictors. Okay, maksud dia nak cakap X ni memberi penerangan, contribute sebanyak 98.32%. Maknanya selebihnya yang 1.68% tu boleh disebabkan oleh faktor-faktor lain lah. Contoh kalau service quality ni menyumbang sebanyak 98.32% terhadap student satisfaction. Maknanya yang selebih lagi yang 1 point something tu mungkin disebabkan oleh faktor lain. Okay, contoh faktor dari segi environment, maknanya itulah. Okay, maksud kita bila R-square ni kita nak tahu sejauh manakah sumbangan yang dapat kita ambil. Okay, sejauh manakah impak kajian kita. Itu masuk R-square. R-square ni untuk menentukan sejauh mana impak kajian kita. Okay, boleh? Jadi maknanya kalau katakan soalan tu dia minta, dia tak ada pun asal dia minta find the Pearson correlation. Tiba-tiba dia minta find the coefficient of determination. Maknanya awak kena dapat, kena kira dulu coefficient Pearson tu. Baru boleh dapat untuk coefficient of determination. Faham? Jangan pula dia cari, lah. Tak ada formula ni. Ia kait dengan correlation. Okay. Kata yang ni. Okay, barulah kita boleh proceed untuk next method, regression analysis. Okay, regression. Kita guna data yang sama lah, data yang tadi. Jadi. Okay. Find regression equation. Ini untuk regression equation. Kita nak tahu sejauh manakah signifikan. Tadi kita baru tahu setakat hubungan je. Tapi kita tahu adakah penting hubungan tu. Okay, setakat tahu dia tu ada hubungan je tapi belum tahu dari segi kepentingan tu. Maknanya kita boleh uji dari segi regression equation lah. Ataupun regression analysis. Okay, regression analysis ni ada dua. Satu dia panggil simple linear regression. Satu lagi multiple linear regression. Kalau simple linear regression, SLR, MLR, okay. SLR tu simple linear regression, dia hanya ada satu IV dan satu DV. Satu independent variable dan satu dependent variable. Kalau multiple linear regression, dia ada lebih daripada satu IV dan ada satu DV. Maksudnya kalau ada dua IV, barulah kita guna multiple linear regression. Okay. Dia nama term je sahaja berubah tapi dari segi formula dia sama. Okay. Dia ada equation dia. Okay. Kalau find the regression equation. Okay. Find the regression equation. Okay. Maksudnya dia ada formula, dia ada equation dia y equal to beta naught plus beta 1 x1 plus error. Okay. Beta x1 ni bergantung kepada bilangan IV dalam model awak. Katakanlah awak ada 3 IV. Katakanlah ada 3 IV, example. Maksudnya Y ada memang ada satu kan. Jadi Y equal to beta naught plus beta 1 plus beta 2 x2 plus beta 3 x3 plus E. Error. Ini adalah error. Ralat. Ini bergantung kepada quantity, number of IV. Kalau ada 2 IV, maksudnya ada beta 2 lah. Jadi berdasarkan ni,
kita nak dapatkan nilai bagi setiap regression equation, kita nak dapat nilai untuk beta naught, kita nak dapat nilai beta 1. Okay, yang ni ada barulah ada formula dia. Okay, sekarang ni kita pun formula. Okay, formula beta. Okay, formula beta. Okay, total XY minus total X total Y dibahagi dengan N. Lepas tu total X square minus total X kuasa 2 over N. Okay, yang ni adalah nilai apa formula untuk dapatkan nilai beta bagi setiap ni. Katakanlah guna data yang tadi. Berapa total XY tadi? Total SY 989. 989 tak? Okay, 989 tolak dengan total X 63 tak? 63. 63 total Y 75 bahagi dengan 6. Okay, bahagi ada square root kali ni. Okay, total X square berapa? 827. 7. 827 dia. Okay, 827 tolak dengan total X 63 kuasa 2 bahagi dengan 6. Jadi apa dapatlah nilai untuk beta. Dia regression equation ni, regression analysis ni memang sangat berkait rapat dengan correlation. Maknanya kalau kita nak testing signifikan ke tak sesuatu hubungan tu, kita kena melalui correlation dulu. Dia tak boleh kita nak skip correlation, tak boleh. Sebab kalau kita run data SPSS nanti pun, dia akan keluar dua-dua output sekali. Correlation dulu, barulah regression. Okay, dah berapa? Oh, jap. Ya alik. Tak nampak. Tak nampak. Tak nampak Bawah. Pada ke bawah. Bawah sana. Ni apa? Okay, ada. Kita kena tolak ke mana? Ke kiri tak? Ke kiri, kanan. Ke mana? Itu. Okay, okay. Saya tak nampak sih. Okay, dah berapa? Dapat 1.2175. Pelik. 1.2175. Saya tak betul ke tak? Angkat IC betul dah tu. Okay. Yang awak dapat ni 1.2175 ni untuk beta 1. Untuk yang ni. Okay, boleh? Sekarang ni untuk formula beta naught. Okay, beta naught formula dia. Okay, Y bar minus beta X bar. Okay, Y bar tu maksudnya mean lah, mean of Y. Mean of Y. Maknanya dapat tadi apa, Y 75 bahagi dengan 6. Okay, 75 bahagi dengan 6 tolak dengan beta 1.2175. Okay, darab dengan S bar 63 bahagi dengan 6.
Jadi awak pun dapatlah nilai untuk beta note. Maknanya kalau awak nak dapat untuk beta note ni, awak kena kira dulu, kena calculate dulu untuk beta 1. Dia kena memang kena kira dulu. Kalau awak Jadi- terus ni memang tak dapat ah. Formula beta apa ni? Beta apa ni? Beta pada botak mana? Beta Y bar itu formula dia. minus beta S bar. Tu Oh, formula benar. dia. Formula dia lain pula. Patutnya B sahaja, tapi sebabnya dia kalau data banyak lebih daripada satu arti dia jadi B sahajalah. Tapi sebab sekarang ni nak bagi contoh untuk example 1. Final pun dia bagi Y1X je tak banyak-banyak, pening nanti nak menjawab. Banyak kalkulasi. Doktor 1.2175 tu untuk beta 1 ke? Ya, baru untuk Okey. beta 1. Lepas tu baru cari beta note. Baru dari beta note. Okey. Dapat beta note. Lupa pula kira. Kira tak je lain tu. Tengah kira doktor. Tak ada. Dapat Okey, negatif. okey. Negatif. Negatif lah. Uh-uh. Berapa negatif apa? Tak apa kalau negatif. Negatif 0.28375. Negatif 0.375. 28375. Okey, jadi awak pun bolehlah substitute balik daripada formula yang asal ni, yang regression equation ni. Okey, jadi yang bila regression equation ni kena substitute balik. Jadi y equal to negatif 0.2838 lah. Yang ambil 4 decimal place. Negatif 0.2838 plus 2.2175 S1 plus B. Jadi jawapan akhir ni lah last sekali. Yang tu memang kita tak kira lah. Okey. Last sekali jawapan dia macam ni last sekali. Oh, yang kalau Tak nampak doktor. yang tak C nampak tu ke kanan sikit lagi kot. Tak nampak Tengok. Nampak sekarang ni. Kiri doktor sikit. Okey, betul. Okey, betul dah tu. Nampak? Maknanya kalau katakanlah Y awak student satisfaction. Okay, student satisfaction Y equal to negatif 0.2838 plus 1.2175 service quality. Itulah umpama dia. Oh, kalau yang error tu time bila doktor ada? Error tu dia memang ada lah error. Tapi kita tak kira. Dia bagi nilai dah ke apa? Ha? Kalau ada error baru letak, tak ada tak payah. Tak payah. Tak ada error pun apa tak letak. Kita letak masa untuk equation saja. Tapi bila kita dah apply dia tak ada pun. Dia formula asal dia memang ada equation, ada error. Tapi lepas pada kita dah calculate apa dah ada substitute semua, dia tak ada error sebenarnya. Dia menunjukkan bahawa setiap satu unit student satisfaction tu naik. Setiap satu unit student satisfaction, jadi service quality ni akan naik sebanyak 1.2175 unit. Maksud dia. Every 1 unit of Y increase. Jadi service quality pun service quality aku akan naik sebanyak 1.2175 unit. Maksudnya gitulah. Dapat negatif, kalau katakanlah negatif. Negatif. Maksudnya setiap satu unit untuk student satisfaction akan decrease sebanyak 1.2175 unit. Okay, kalau bidang bahagian perniagaan, dia nampak lah benda ni. Katakanlah dia nak tahu dari segi produk dia. Okay, satu unit ni nak jadi berapa naik? Harga barangan yang mana-mana bahagian ekonometrik itu lah. Yang kenapa akan kurang sebanyak berapa, naik sebanyak berapa. Okay.
Maknanya kalau mana-mana bidang ke, bidang biostatistik ke, bidang apa yang perubatan ke, bidang engineering ke, memang dia ada guna regression. Regression analysis ni paling soho. Dia ada mana-mana bidang. Sebab tujuannya kita boleh tahu je signifikan ke tak ke lepas ni, pada tu lah. Yang sekarang ni awak baru dapat untuk nilai beta. Okay, signifikan ke tak signifikan tu bila kita rang untuk SPSS nantilah. Jadi ada pula dia sepatutnya kena dapatkan standard error. Formula untuk standard error. Banyak pula tu formula standard error. Okay, boleh proses lah? Boleh proses lagi? Boleh. Okay, kalau katakanlah untuk dapat nak tahu signifikan ke tak signifikan lah. Kita nak tahu signifikan ke tak signifikan. Kita pun proceed. Yang dapat ke baru dapat nilai data. Okay. Signifikan ke tak? Okay, katakanlah T. Okay, T statistik. T statistik. Equal to beta minus 0 bahagi dengan standard error. Okay, ini adalah standard error. Standard error of beta. Okay, ini kita nak tahu nilai signifikan ke tak signifikan. Okay, formula untuk standard error SB equal to square root total y minus y kuasa 2 bahagi dengan n minus 2. Okay. Y minus apa tu doktor? Y minus y payung. Oh, Y payung. Y head kuasa 2. Okay. Okay, kita pun calculate. Okay, square root. Okay, total. Okay, y tadi berapa dapat y tadi? Y tu Y. Y ni ni. Y tadi apa yang Y 2 8, 8 11, 14, 19, 14 16 21. 21 kan? Ya. Okay. Lepas tu kena dapatkan total. Berapa total dapat Y? 75. Okay, 75 bahagi dengan 6. Ada 6 setelah 2, 3, 4. Okay, bahagi dengan 6 apa? 75 bahagi 6. Bagi 6. Dapat 12.5. 12.5. 12.5. 12.5. Hei. Kau berkata dengan dia. Okay. Y minus Y head. Okay. Sini. Okay, jadi 2. Y ni 2 tak? 2 tolak 12.5. Okay, lepas tu 8 tolak 12.5. Lepas tu 11 tolak 12.5. Dan seterusnya. Barulah dia dapat total. Total Y tolak ni. Y head ni. Okay, boleh? Faham? Faham. So, sendiri pun banyak tinggal buku. Habis buku tinggal. kata dah kata lagi tu. Kelantan lagi ha. Suka-suka hati ya. Work from home. Work from home. Lagipun memang tak digalakkan pun. Ramai-ramai sangat duk masuk kampus. Tapi ramai je lecturer masuk sekarang ni. Sebabnya office. Masuk dah masuk. Sebabnya bulan Julai nanti student akhir tahun lah. Akhir tahun dengan student master ke PhD dia kena boleh masuk ke kampus.
Masa student buat boleh hadir lah 1 Julai nanti. Jadi tak silap pun kena ada persediaan kau ah. Doktor kena balik lah sana. Tengok saya masa malam ni. Ikut saya. Sedap cuti tau. Tengok. Ha? Sedap cuti tau. Sedap cuti tu sehal. Lagipun kalau kita balik sana, tahu dia rasa selesa dengan online kalau saya lah. Kalau tahu awal-awal itu, saya tak payah pergi tembilah. Buat online apa cerah. Buat online daripada KTV. Sebab kalau saya balik ke Keppel, katakanlah awak kena mari tak. Mana saya kena pergi tembilah kot. Baik saya balik Kelantan dulu. Dah rumah kau ada kan. Baik balik Kelantan dulu. Gitu. Itu yang cerita dia. Dapat berapa total? Sekejap. Total kosong. Kosong. Ke saya salah kira? Boleh jadi kosong ke? Nampak. Okay, Nai dapat berapa Nai? Kosong ke? Sekejap. Alah, saya boleh kosong. Asal kena buat kosong? Kosong ke? Tahu tak? Ke saya lagi? Dan ni dah berapa? Doktor, balik semula. Sekejap, saya kira balik semula. Tu nakik dapat kosong ke? Dapat kosong tak? Sekejap, sekali lagi. Dia tambah kan? Sebab ada negatif-negatif ni. Dia akan jadi negatif-negatif tak? Okey, dapat negatif 1.5. Negatif 1.5. 1.5. Okey, jadi maknanya negatif total tak? Okey, jadi negatif 1.5 kuasa 2 bahagi dengan 6 tolak 2 lah 4. Ya pun barulah dapat nilai dia. Jadi positif lah ni. 1.5 square. 1.5 kuasa 2. Berapa dapat? 0.75. 0.75. 0.75. Okay, dah square root benda Okay. X terhadap Y. Ya, pun dapat nilai beta. Ni beta. Ini standard error. Standard error. Standard error. Standard error. Lepas tu baru nak ambil nilai T statistik. Okay. Awak dapat 0.75 baru untuk dapat SP baru ni. Baru untuk dapat standard error. Betul? Okay, jadi kalau untuk statistik ni maksudnya dia beta berapa dia? 1.2175 lah. Beta 2175. 1.2175. 2175 tolak kosong, okey, bahagi dengan 0.75. Okay, barulah awak akan dapat nilai T statistik. T statistik. Enam dua tiga.
Berapa? 1.32. 62 3. 62. Okey. Jadi katakanlah kita buat kotak sikit lah. Okay. X terhadap Y. Okay. Ini nilai beta. Okay. Lepas tu standard error. Lepas tu ada T statistik. Okay. T statistik. Okay. Beta tadi orang dapat 1.2175. Standard error dapat 0.35. Jadi 1.2175 bahagi 0.75 dapatlah 1.6233. Kalian nak tahu signifikan ke tak signifikan tak? Okay, daripada kes ni, di statistik ni, di stat ni, di statistik ni p-value. Okay, ni p-value. Kalau T statistik T greater than 1.96 bersamaan p-value less than 0.05. Kalau T statistik ni greater than 1.65 maksudnya ia p-value less than 0.10. Kalau T statistik greater than 2.56 maksud dia less than 1. Okay, tapi yang paling famous kita guna yang atas ni lah, yang 0.05. Yang common use. Tapi kalau bidang perubatan dia guna ni lah. Dia guna yang 0.001. Maksudnya dia menunjukkan 95% confidence level tu yakin dengan hipotesis itu. Okay, kalau katakanlah kita bidang sosial ni, okay, kita ambil 0.05 ataupun T 1.96. Sekarang ni T kita berapa T kita? 1.623. Maksudnya 1.623 ni less than daripada 1.96. Kalau less than maksudnya not significant, tak significant. Maksud dia bila tak significant maksud dia fail to reject null maksud dia, fail to reject. Fail to reject hypothesis. Maksudnya X tu tak memberi kesan pun. Tak memberi kesan pada Y. Walaupun dia ada hubungan yang kukuh, belum tentu dia ada boleh bagi kesan pada Y.